Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video terusnya adalah penerangan tentang C. Kita dah belajar sebelum ni apa itu A, amplitude, apa itu B, skala, singkat. C adalah yang kita nak belajar sekarang. Okey. Saya reverse balik. Apa tu amplitude? Amplitude tu ialah dia punya akan mempengaruhi dia punya kuncuk tak kuncuk, kembang tak kembang. Maksud saya, okey, gambar dia scene tu contohnya dia akan jadi sama ada, okey, sama ada dia gini. Kalau kita tu lagi, kalau kita ubah lagi, dia mungkin boleh jadi gini, atau dia boleh jadi kempis lagi, tinggi lagi. Macam tu. Itu pengaruh kepada A, iaitu amplitude dia. Contoh, katakanlah saya gariskan sini, ini mungkin tinggi 1, negatif 1. Yang sini kalau saya garis lagi, ini mungkin 2, sini negatif 2. Negatif 2. Ini kalau saya gariskan lagi, ini mungkin dekat sini 5, sini negatif 5. Itu maksudnya amplitude. Tak apa, nanti video seterusnya lagi saya akan completekan. Sebelum ni saya sudah A, lepas tu saya B, lepas tu C kan. Okey, so skala kita dah tahu untuk dapat 360 sama ada geraknya penuh sekali ataupun dua kali, ataupun dia 3 kali, ataupun dia separuh je. Bergantung betul nilainya dekat sini. Yang kita ujian sama ada sini ialah 360 ataupun yang hujung sekali 360. Itu nanti dah ada pada video yang lepas. So yang ini C pula, apa kesannya? Baik, saya padam dahulu yang lain Okey, C ni boleh dimaksudkan dia sebagai anjak. Kita gerakkan, anjakkan, gerak. Gerak ke mana? Kita ada dua benda, gerak kiri kanan, atas bawah kan? Betul? Okey. So ini untuk C, untuk SPM kita anjakkan ialah atas bawah. Atas bawah. Time bila kita nak anjak atas? Kalau dia ada letak positif 1, positif 2, positif 3, itu maknanya kita anjakkan. Yang ini kita anjakkan 1, kita anjakkan 2 ke atas, anjakkan 3 ke atas. Okey. Yang bawah pula, kalau saya buat negatif 1, negatif 2, negatif 3, maknanya saya anjakkan dia ke bawah 1, ke bawah 2, ke bawah 3. So, nak anjakkan macam mana? Itu sebenarnya ada satu lagi benda yang kita kena belajar, iaitu C ni juga ialah dipanggil pembahagi antara atas dan bawah. Okey, maksudnya macam mana? Okey, saya buatkan dahulu dia punya graf scene dahulu Okey, ini saya dah buatkan graf sin X, sin X. Okey, kita dah tahu amplitude-nya ialah 1, iaitu 1 ke atas, 1 ke bawah. Itu dia punya jarak dia. Dan kita tahu pembahagi antara atas dan bawah untuk graf sin X ialah sifar. Okey, jadi bermaksudnya kalau saya letak tambah 1, maknanya sifar ni saya kena naikkan 1. Contoh. Okey, saya buat Saya kena ingat, dia ada anjak atas bawah. Kalau kiri kanan mana? Itu masa dekat level ijazah nanti awak belajar. Dia sebenarnya ada kat sini B X tolak C tambah D. Tapi oleh untuk SPM, C-nya dekat sini. Okey, pembahagi antara atas dan bawah. Jadi, apa saya buat untuk graf, katakan soalannya ialah Y sama dengan sin X tambah 1. Okey. So, sekarang kita dah tahu, maksudnya dianjakkan 1 dan pembahagi antara atas bawah ialah terletak pada 1. Terletak pada 1 ni. Okey, gambarnya macam mana? Okey, kita buat graf juga. Okey. Katakanlah sini 1. Okey, kita letak asal awal-awal. So, inilah pembahagi antara atas dan bawah.
Ni pembahagi dia ni, garisan yang macam ni. Jadi apa nak buat sini, kita buat garis putus-putus. Dah. Okey, lepas tu kita buatlah dia punya amplitude dia. Oleh kerana ni 1, so 1 tambah 1, kita ke ataskan dia 1, 2. Katakan sini kita buat 2. Okey, saya panjang sikit. Okey, ni 2. Jadi bawahnya tolak 1 sifar. Okey, jadi yang bermain ni antara ruangan ini je. 1 ke atas, 1 ke bawah. Tapi apa itu maksud sih? Dia pembahagi dia. Okey, barulah kita buat graf. So, grafnya tu bukan terletak di O. Terletak di 1 sebab dia pembahagi. Jadi kita buatlah. Okey, saya warnakan lain warna hijau katakan ni. Okey, jadi saya buatlah. Okey, jadi saya sub 2 turun balik, tentuh sifar, turun balik, naik atas. Dah. Itulah graf sin X tambah 1. Jadi dia punya paksinya apa? Kita buatlah paksinya. Jadi kita tahu dekat sini ialah 90, dekat sini ialah 180, dekat sini ialah 270, dekat sini ialah 370. So, maksudnya dekat sini dia menyatakan bahawa C ni kita anjakkan daripada sifar ke 1. Jadi kalau saya lukiskan balik ini ke sini, dia jadi macam mana? Okey, saya buat. Okey, jadi apa saya buat? Saya kena buat sini 1, okay, dah ada. Saya tambah sini 2. Okey, jadi saya buat sini, saya putus-putuskan. Okey, jadi gambar rajahnya jadi apa? Okey, dia sama jadi macam ni. Okey, tu saya pusing balik. Macam tu. Jadi dianjakkan sebanyak 1. Tadi kita sini sampai sini ialah 1, tapi dia bermula daripada sifar. Tapi so kita anjakkan dia naik 1. Jadi bila naik 1, atas pun naik 1 lah. Itu maksudnya tu. Okey, habis kalau Y sama dengan negatif 1. Okey, Y sama dengan sin X negatif 1. Baik. So, kita buat sama juga gambar rajahnya. Dan kita kena ingat negatif 1 tu apa? Dia yang anjakkan dan pembahagi antara atas dan bawah. Jadi, bermula pada negatif 1. So, kita buatlah negatif 1. Buat cepat-cepat negatif 1. Okey, bila negatif 1, kita dah tahu dia punya tu apa? Amplitudenya ialah 1 ke atas, jadi sifar. 1 ke bawah, jadi negatif 2. Okey, jadi negatif 1 tu kita jadikan dia punya pembahaginya dulu. Lepas tu kita buatlah. Katakan warna kuning. Okey. Jadi zas. Gitu. So daripada sifar ni dianjakkan ke bawah. Jadi kalau kita nak masukkan gambar rajah ni kat sini, okey, saya buatlah. Okey, jadi negatif 1 ni sekarang dia punya paksinya dah perjanjian 1. So ada lagi satu negatif 2. Okey, dah. Okey, jadi apa saya buat? So, saya sama jugalah. Saya buat ini, saya naik atas. Okey, turun. Saya naik atas. Okey. Ini dia punya pembahagi tengah. Jadi kita nak, yelah ini, yelah aku buat cantik balik lah. Okey, aku buat cantik balik. Ni aku buang balik. Okey, jadi apa saya buat? Okey, ni saya letak balik. Okey, turun balik. Atas balik. Okey, itulah dia. Y sama dengan negatif 1. So, dia punya penciptaannya ialah, ini kita tahu semua ini ialah 180. Ini kita tahu semua ialah 360. Okey, jadi ini sama jugalah. Paksinya dekat sini ialah 90. Dekat sini ialah 180, paksi dekat sini ialah 270, paksi dekat sini ialah 360. Itu maksudnya. Okey. Anjakkan atas bawah dan dia jugalah pembahagi antara atas dan bawah. Okey.
Dia tidak mempengaruhi keadaan graf tu. Dia pengaruhi pergerakannya saja. Maknanya kalau kita belajar MATMOD, translasi saja. Dia tak akan berubah pembesaran atau pengecilan. Pembesaran, pengecilan itu bergantung kepada B skala. Dan juga A, amplitudenya. Besar kecilnya. Okay. Right. Itu ialah untuk C. Ke saya nak bagi contoh kalau sin pula. Dua sin. Nanti contohlah. Saya akan bagilah. Apa? Cos pun sama. Kalau cos negatif 1. Kalau cos X tolak 1, tolak 2. Itu bermaksud ialah dia bermula di paksi tengahnya ialah negatif 1. Ataupun kita boleh katakan dianjakkan. Sebab kita belajar tu. Tapi, itu kalau sin. So, bagaimana pula kalau cos? Kamu kena ingat pula, anjakan dia, pembahagi bagi cos tu bermula di mana? Kalau bagi si sin, kalau bagi di sin, kalau bagi di sin, kita bagi ialah sinnya dekat sifar kan? Sekejap, macam mana contohnya? Okey, saya buatlah sini. Kalau cos X, okay, kita dapat gambar rajahnya adalah begini. Betul? Okey. So, pembahaginya ialah sama juga sini 1, sini 1, sini negatif 1. Okey, tapi yang saya cakapkan bezanya ialah dia bermula dari sifar untuk sin. So, untuk cos, dia bermula daripada 1. Jadi, maksudnya, kalau saya nak buat gambar rajah lagi satu untuk cos. Okey, saya buat untuk cos je lah terus. Boleh? Okey, saya buatlah untuk cos. Okey. Ni saya panjangkan sikit lagi. Okey, katakanlah dia nak Y sama dengan cos 2, cos X juga. Cos X tambah 1. Okey, jadi apa kita buat? Sama je. Pembahaginya ialah sifar. Jadi ini 1. So, saya buat sini 1 dulu. Saya buat ni dulu. Okey, ni saya panjangkan sikit. Okey, so amplitudenya ialah 1. Jadi 1 tambah 1, 2. 1 tolak 1 sifar. Okey, jadi apa nak buat? Kalau graf cos X bermula 1, jadi kita akan mula 1. Kita mula 2. Jadi pembahagi sifarnya daripada sifar dah jadi 1. Kita anjakkan. Jadi grafnya dia jadi macam ni. Gitu. Kalau kita nak padankan dengan graf yang lain. Okey, umpamanya macam ni je lah. Okay, kita buat dia punya ni dulu. Okey, sini 2. Dah. Okey, jadi dia punya penceritaannya, okey, saya gariskan dia adalah dekat sini ni 180 lah pembaginya. Okey, dah. Okey. So, apa saya buat? Saya warnakan biru. Okey, warna biru. Jadi grafnya jadi macam ni. Salah. Macam itulah. Dianjakkan 1. Dianjakkan 1. Okey. Yang bawah ni pun kita anjakkan 1 juga. Semua tu kita anjakkan 1. Itu maksudnya. Jadi kena faham. Jadi pembagi antara atas dan bawah bagi graf sin dengan cos sama, iaitu sifar. Ya nak? Sifar. Bagi lagi sekali untuk sin dan cos ialah sifar. Itu pembahagi dia. Okey? So itu untuk C. Dan seterusnya saya akan bagi satu komplit untuk A sin BX tambah C. Alright.